Okey Zal. Ini soalan yang aku selalu dapat lah daripada DM dan selalu juga statement-statement yang keluar daripada orang-orang yang biasa-biasa ni berkenaan dengan cabin crew. Buat debar je. Alamak. Dia tanya, oh dulu you kerja cabin crew ke? Kenapa? Ya, why selalu I jumpa cabin crew semua yang lembut-lembut. Okey, faham. Adik-adik kan. So what do you think? Well, soalan. Yelah, aku ni pun lembut-lembut juga ya. Tapi dah cerita. Tak cakap, aku cakap. Okay. Tak. Actually, sebab kita ni cabin crew. Tak, statement tu betul ke tidak? Ramai ke cabin crew yang macam tu? Hakikatnya memang betul. Memang betul lah? Memang betul. Kan, kita tak boleh menafikan kenyataan. Ada juga yang straight. Ada straight. Even yang straight pun lembut-lembut. Okay, lembut-lembut ni karakter sebenarnya. And in fact, is one of the most important requirement untuk jadi cabin crew tu juga. Engkau dah kasar-kasar nak layan passenger macam mana? Betul. Kan? Betul. So, being a cabin crew, especially Malaysia Airlines, duta, bercerita pasal duta ni, menjadi duta negara ni, kita nak portray a good image of our Malaysian apa semua. Kenalah ada sopan santun, lemah lembut, kan? Kan? Kena maki, hamun, whatever pun, you still keep smiling, kan? And then, using a magic words tu apa semua, thank you, sorry, excuse me and all that. So, it's part and parcel of our duties. So, kebetulannya, even kau pun Zarul straight yang kerah-kerah ni pun depan pun tetap kena lemah lembut juga kan. Tapi hakikatnya yang geng-geng lemah lembut ni yang lebih diterimanya, mungkin mungkin orang lebih menonjol pada aku lah. Dia orang lebih menonjol. Ya. Sebab kebanyakan kita tengok yang adik-adik lemah lembut ni dalam flight dia orang paling happening. Exactly. Happening, cheerful kan. Service tip-top. Kerja je. Kerja memang laju. Memang tip-top. Saya akui yang golongan-golongan yang seperti dia orang ni memang kerja macam ni. Meletup, babe. Seriously. Memang kerja laju, mulut pun laju kadang-kadang. Dia sekarang reza tu reza lah kan. Tak boleh apa-apa lah kan. Tapi hakikatnya, itulah berbalik kepada tu. Lemah lembut tapi kerja tip-top. Memang kalau ada even Skytrack nak buat survey sekalipun, confirm 99% memang diorang yalah. Okey. Kalau statement kau macam tu, adakah kerja ni hanya sesuai untuk golongan seperti itu ataupun tidak sebenarnya? Sebab sebenarnya lemah lembut ni ialah one of the human character yang kebetulan yang mana yang memang dah instill ataupun memang secara zahiriahnya sebegitu. Tapi even kalau yang mana yang straight sekalipun, kan, kalau macam nak menceburi bidang macam ni, memang automatically kita diajarkan, kita ada kelas grooming, cara deportment, cara body posture, body language and all that. So I rasa memang kebetulan kalau macam yang golongan yang lemah lembut ni memang dah sinonim dengan benda tu. Sebab itulah banyaknya terpilih yang sebegitu. And in fact, kalau kita kaji balik yang mana yang dah servis berapa tahun apa semua, yang lemah lembut ni memang sangat perform. Memang perform. Sometimes people say you have to work with passion. So what passion means to you? Lemah lembut. So go for it. Kan? Mana boleh kasar-kasar, choice of word, gana-gana apa semua, tak apa kat luar nak gana-gana. Tapi dalam tu, you cannot. So, jadilah lemah lembut dan bersopan santun. Okey, persoalan yang masih terbuku dalam fikiran aku jugalah. Aku pun nak tanya sebab lama tak jumpa kau. Kenapa kau berhenti? Kenapa kau berhenti pada tahun 2005 tu, habis kontrak tu? Actually waktu tu aku dah dapat berita daripada mak aku yang memang sakit sebab kan waktu tu 2 tahun 2 tahun pula. Aku pula 2 beradik. And then my sister got married, ada anak and all that. So being only son, sebab my mom pula daripada Indonesian, I have no choice yang. So I have to attend to my mom sebab tak ada pilihan. Kena stay dekat Kuantan. Memang kena dekat Kuantan. Dia fractured. Tak apalah, tak payah cerita lain tu. Cuma 6 months for 6 months. And in fact, I ada minta dengan MAS untuk join balik, tapi dia cakap after, sebab kita dah start renew contract tu memang dah tak boleh lah, my time dah over, and then banyaklah ceritanya selepas tu. Okay, then you resign. MAS you kerja apa? I masuk dalam hotel line sebab kita ni sekali dah dalam service line. During your interview masuk hotel tu, apa you adakah jadi cabin crew ni lesen besar, babe. Lesen besar. Cuba cerita sikit apa lesen besar. Lesen besar ni maksudnya we are
certified as a world class cabin crew. And in fact waktu time kita tahun 2000 sampai 2005 world best cabin crew, best cabin staff cabin crew in the world for 7 tahun. Yang masa kau ada lah. Masa tu 5 tahun dah, 5 kali dah. Je tu kau tak ada. Okey. Tapi memang kebum lah waktu tu. Tahun 2000 sampai 2005, the best cabin staff cabin crew in the world for 5 consecutive years ya. Nampak tak? So pakai tiket tu lah kau dapat hotel. And then yelah mereka melihat, yelah of course lah interview. Pun tengok dah perform ni tadi kan, nampak cara kita apa semua. Cuma dia melihat bila kita ni ex cabin crew, dia orang dah boleh agak dah kan, the way that you talk, how you carry yourself, you know, you punya personal front office lah, front office, assistant manager sampai jadi guest service manager pun. And then alhamdulillah semuanya 5 star lah. Back to Hyatt juga, tempat kita dah Hyatt hotel lah. Hyatt, Zenith, and then last was the Swiss Garden. So perbezaan dengan dekat hotel dengan actually not much different, cumanya dia punya ambience, environment. Kita cabin crew of course lah, up in the air 44,000 feet and in the aircraft. Ada nak buat Valsalva method lah, tak ada lah. Tak payah sebab we're still on ground ya. Dekat cuma kat hotel tu masih lagi menggunakan service line, especially kat front office kan, grooming kan. So kita gunakan apa benefit yang ada, macam yelah aku dah tahap manager level, yang mana anak buah pilih yang meletup-letup lah babe kan. Kita pun kalau boleh nak, kau boleh macam crew juga ke depan. Dari segi greetings, body posture, the way that how you talk. So it's very beneficial sebenarnya being cabin crew. Even aku balik Kuantan pun bila aku cakap macam ada chop lah kat dahi kau ni crew ni. Seriously, people will recognize cara kita. So daripada segala pengalaman yang dah dilalui apa semua, as a person, as a human, as a yalah manusia biasa ni, banyak pengalaman waktu jadi cabin crew tu memberi manfaat, benefit pada kita. Pada diri saya sendirilah, you know, untuk membina karakter dan perjalanan hidup. Kita ni macam survivor. Yalah, kadang tu pergi satu tempat ada salji, pergi satu tempat padang pasir. Kita nak menyesuaikan diri dengan climate, dengan keadaan culture, people, budaya, makanan tu semua tak mudah tau sebenarnya. Tapi disebabkan oleh pengalaman-pengalaman ni, even I sendiri balik ke Kuantan, yalah, Kuantan tu tak adalah meletup sangat ataupun sangat urban tempat. Tapi kita boleh, ibarat orang kata masuk kandang kambing mengembik, kandang harimau mengaum. As long as dengan pengalaman yang ada, you insyaAllah pandai bawa diri, menyesuaikan diri. Tak kira pelbagai golongan, yang tua, yang muda, you know. You boleh bercampur dengan semua jenis manusia. Berjumpa semua manusia daripada pengalaman-pengalaman sebab ni. kita dah kita pernah serve royalty, kita pernah serve VIP, celebrity, royalty, just name it. Dan orang-orang pekerja dekat Bangladesh apa semua. Tapi pokok pangkalnya, setinggi mana pun kita terbang, jangan sombong, jangan riak, insyaAllah. Okay Zal, yang kepada adik-adik kita yang ingin menjadi seorang pramugari lah, mungkin kau boleh share macam mana cara nak jadi cabin crew, or from your opinion, macam mana nak jadi cabin crew? Sebenarnya ramai ya, bila dah balik Kuantan especially. Macam mana nak jadi steward? Macam mana? Abang, bagilah tips gitu kan. Sebenarnya pokok pangkal sebenarnya, you kena confident. Sebabnya kalau dia, of course, untuk menjadi cabin crew ni, confident macam mana? Confident dalaman. Okay. Yang pertama, of course, berperawatakan menarik. Dia tak letak pun you have to be gorgeous, beautiful, also tall, dark and handsome. But then sebab itu dia itu subjektif kan. As long as tak payahlah kau nak cantik macam selebriti sangat ke, as long as you look decent kan, nampak kemas, presentable kan, kemas atas bawah. Tapi apa yang membezakan antara aku dengan kau contohnya, sebab yang datang bukannya calang-calang. Kalau perempuan tu Ratu Sanggol, Ratu Kebaya, you just name it, beribu-ribu. Dulu kau Ratu Ipoh, Ratu Kuantan semua datang. Kau itu mana dulu babe? Dekat Kerajaya. Kerajaya. Aku kau terbaru tu 1,000 orang kat Kerajaya tu. Abang-abang Kelantan apa semua meletup-meletup. Tapi everybody got their own special way and strong points kan. So pokok pangkal yang bezakan ni, balik pada tadi, dalaman kita, especially our communication skills. Yang tu memang penting. Communication skills ni meletup-meletup ni. Kalau dah yang first level tu 10 orang, dah kalau dah semua meletup, apa yang bezakan? The minute you open your mouth. Yes. Dalam masa 3 minit, first soalan, mana-mana interview pun dia akan tanya, please describe or introduce yourself. Dalam masa 3 minit ni, you have to impress the panel
dengan body language you, the choice of word, kan? Tak adalah macam excuse me, what dia? Gapo dia? Tak boleh gitu Dia kena fluent, confident dan communication skills. Yang tu memang dua tu. So dek, kalau macam nak try, dua ni kena penting. Habis saya SPM je bang, saya tak ada degree. Tak ada masalah. Tak ada masalah. SPM is the lowest requirement kalau untuk Malaysia lah. Kalau dekat Europe, this is a professional career whereby the lowest is degree. Sebab tu nampak kan untuk yang tua-tua hara tu semua. Macam Singapore Airlines, kalau dia SPM boleh masuk, tapi gaji dia certain. Kalau diploma certain gaji. Exactly. Ijazah certain gaji. Dia ikut dia punya highest education. Betul. So alhamdulillah kat Malaysia Malaysia ni Malaysia SPM pun cukup. SPM the lowest, so dia membuka opportunity luas kepada kecuali kena kredit matematik dan bahasa Inggeris. Dan jangan lupa English. Walaupun you ada degree or master, jangan lupa bawa CJ SPM. Ya. Sebab ada PhD pun dia tak tengok juga. Dia tak tengok sangat. Dia tengok SPM je sebenarnya. Tak boleh nak cerita kau nak ada PhD sama doktor. Nak cerita boleh, tapi bawa SPM. SPM. Dia nak tengok SPM tu je, Dik. SPM je. Lepas tu, kalau mana yang ketinggian lagi satu ketinggian of course. Kalau rasa sebelum pergi tu tengok lu tinggi. Tak, kita ni ukur baju di badan sendiri. Sometimes je lah. Tak nak kita ni jadi thrust. So, kita dilahirkan dengan pelbagai bentuk fizikal apa semua. So kalau rasa macam kurang, kalau dulu Swedes 158 and then lelaki 165 67 macam tu lah. Gitulah minimum. So kalau rasa tak sampai tu Dik, tak payahlah pergilah kot. Kecuali ada aktiviti ataupun ubat yang boleh meninggikan dan ceritalah. Tapi kalau dah lepas, why not? Just go for it. Tapi sekarang ni ada kursus pramugari weh. Betul. Tapi your opinion, kursus pramugari tu adakah pada engkau bermanfaat ataupun menolong kau untuk jadi pramugara yang bagus? Actually kalau dia untuk kursus yang kat luar sana tu, it will takes a lot of dari segi costing and all that juga sebenarnya, sebab tak murah lah daripada apa yang dengar. Kepada yang berminat betul-betul sebenarnya boleh pergi untuk memantapkan lagi diri, mungkin keyakinan, persiapan diri untuk keyakinan. Sebab kok macam mana pun, even ada AJD, sebab last kali at the end of the day airline yang akan ambil, even daripada agent tu sendiri. So boleh kepada yang berkemampuan untuk build up your confidence level, your sharpen your communication skills and all that. Tapi sebab kat dalam tu college tu semua bekas-bekas cabin crew je semua. Ya, banyaknya. So we boleh gain experience untuk mempersiapkan diri untuk bila pergi interview yang betul direct dengan airlines ni. Betul punya airline. Tapi CJ itu orang kata bukanlah satu benda yang bukan satu tiket dia untuk bukan satu tiket dan bukan satu kewajipan pun sebenarnya. Ianya hanya satu supportive document lah. Exactly. To support you all. Kalau you tak berkemampuan, saya nasihatkan tak payah. It's not compulsory. If you are good enough, you are confident enough, your communication levels, interpersonal skills is marvelous, kan? Pergi dek, insya-Allah. Selalunya yang aku try ni, saya dapat. Betul babe. Aku daripada Kuantan pergi Kota Baru, 4 orang ajak aku babe pergi interview. Member ajak. Member ajak sebab aku baru habis grad juga waktu tu kononnya. Sekali adik kosong, aku ni pergi ikut. Babe, last kali 4 tak dapat, aku ni yang dapat. Berkat nak teman je. Tapi of course sebenarnya kalau ada peluang untuk pergi interview cabin crew, sangat bagus. Tapi kita punya batchmate Cairo berbelas-belas. Aku dengan Cairo lah dekat Kota Baru. Daripada ramai-ramai tu, bayangkan babe, kita 2 orang je yang lepas. So rezeki satu, tapi pokok pangkal sebenarnya macam Cairo dia berbelas kali silap aku. Dia almost more than 5 times dia try. Betul. And then sebab dia orang Kelantan kan, so dia punya English pun macam not so that good, tapi dia good looking dan tinggi. Tu kelebihan dia sebenarnya. Patut dia datang lagi, tapi itulah kan. Okey Zal. Sekarang ni apa? Kita dah COVID apa semua kan. Betul. So apa perkembangan kau sekarang? Kerjaya dari segi airline ataupun my last flight was exactly a few weeks before kita punya first launching lockdown tu on the 18 March. Biarpun sempat bercuti kat Kuching katanya, sampai touchdown tu lockdown, and then after that tengok banyak flight yang dah di remove sampai I finish my contract again on the bulan 5 kan. Dengan harapannya ialah kami masih betul babe,
Dalam keadaan okey, selepas dalam tempoh tak fly tu deep down sebab kita ni nak flying, our passion lemah lembut ni tadi. Gitu kan. So still lagi memang nak fly. Kadang tu sampai mimpi babe. Kan tarik bag kat airport apa semua. Okey. Nampak tak? So, memang tak buat apa-apa after lockdown. So I came back again to the Kuantan, my hometown. Helping out my sister, adalah business online pun sikit. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah tak berapa nak COVID dah okey sikit. So I come back here untuk menjadi duta produk. Menggunakan hashtag Abang Pramugara katanya. Produk apa? Biasalah orang macam kita. Yelah kan sebab tadi cerita hoping that will come back to airline. Kita ni jadi cabin crew every 3 months ada weight check. Weight check. Lebih 1 gram pun tak boleh terbang dek. Jangan. So ni diet. Produk diet. Produk diet. Ada produknya? Ada. Silakan boleh kita tunjukkan sekejap. Abang Rizal punya PA? Ya. Okey. Boleh this is not my product actually. This is my sister Puan Mimi. Nanti kalau ada slide boleh tunjuk whatever, but this is the product. Tunjuk ke kamera sana tu. Gitu. Tunjuk kau stay kat sini je. Kat sini je. Gitu. Tu dia. So Slim Tox Jelly. Slim Tox Jelly. Mesti tak pernah dengar. Cerita sikit. Cerita je. Okey, kalau kebiasaan sebelum ni orang nak kurus ke apa semua, produknya dalam bentuk serbuk ataupun ini jelly. Ini jelly. So dah tak payah sibuk-sibuk nak cari what do you call that? Cawan lah, air panas lah, sudu, plastik ke whatever nak kacau. Tak perlu dek. Yang ni senang je. Sebabnya dalam bentuk jelly. Nampak? Dalam sachet macam ni kan. And then so bila kita buka sekejap abang buka apa ada dalam ni? Dalam ni jelly. Bahan-bahan dalam. Bahan-bahannya. Okey. Dalam ni ada kandungan whitening jelly. Whitening Ya, ada vitamin E dan C. Extra pearl ni exact pearl yang bukan saja untuk detox ataupun membuang whatever toxic tu semua, tapi juga memutihkan kulit. Mana nak cari dalam slim meletup macam kita ni, gitu. And then kulit pun glowing. Abang ni kulit gelap je dek, kan? Tapi bila dah start glowing, dia punya texture dia tu nampak menarik glowing gitu. Okey dia senyum. Dan tu ada ekstra buah-buahan dengan madu lebah. So these are the ingredients lah. Yang mana kalau tengok kat sini ada kelebihan dia buat rasa kenyang, and then buat rasa kenyang sebab bila kita consume tak rasa lapar babe. Dia menahan nafsu serakah yang macam gajah selama ni kan. Yalah, bila kita lapar semua kita mengidam. Betul kan. So lepas tu dia meningkatkan metabolisme, kulit yang cantik glowing ni tadi. Lepas tu pembuangan lawas. Dia tak adalah sampai berak. Kan setengah produk kan macam yang betul. Berak kejar lah apa semua. Ni tidak. Walaupun sekali sehari tapi dia akan flush everything out. Nyah toksik melalui peluh, air kecil dan besar, lepas tu badan bertenaga. Kita sebab dia ada ekstrak buah-buahan, madu lebah dengan vitamin ni, dia memberikan tenaga. Lepas tu usus kita pun elok lah sebab dia dah detox apa semua. So detox pun slim fit pun cantik, kulit meletup, apa lagi. So pramugara dan pramugari cabin crew memang kena try. Macam mana makan? Makan. Ni. Minta pinjam guntingnya satu boleh? Nak koyak pakai gigi, segan pula ya pakai kamera. Dia jelly. Perasa lemon. Sedap macam sumi. Gitu. Boleh kopik macam ni je kan? Boleh je. Boleh kopik hebat ya. Boleh kopik macam ni je. Ada gunting bagi gunting. Mana nak tengok. Ya. Okey. Saya pun nak rasa. So sedap macam ni je? Ya, nampak? Untuk jelly macam ni. Macam sumi jelly ke? Exactly. Senang je nak pergi kerja, nak pergi gym, nak whatever kan. Just makan je. No. Berapa kali sehari ni makan? Yang ni kalau mula-mula boleh consume 2 sachet. Tapi selepas tu boleh either when you start your day after breakfast lah. Kalau tak makan langsung nanti jadi hypo ke whatever kan. Just makan sikit apa semua, and then you're gonna start your day, start consume 1 je. InsyaAllah sampai pukul 12 malam pun tak rasa lapar lagi. Tapi kalau dah dia tak adalah sampai menyekat langsung kau berapa lama makan tu. Duration dia tu. Duration untuk dapatkan berat badan yang korang nak atau apa. Dalam tempoh seminggu boleh kurang sampai 4-5 kilo. Serius tak? Betul ya. Try lah. Kau dah buat lah?
Of course lah, aku ni lockdown bukan main lagi gemuk gedempol apa semua. Nak Okey. gitu. Kau berdiri pun tak nampak. Okey. Apa macam mana dapatkan ni? Berapa harga dulu? Berapa harga? Sekarang ni tengah promosi ya, Dek. Cerita je. Satu paket ni ada 15 sachet, harganya RM55. Kan? Mampu milik apa daripada yang 50 ada 15 sachet. 15 sachet so, RM50. Untuk RM55. So katanya untuk half month lah orang kata kan. So sekarang ni tengah promotion, kalau dua hanya RM100. Dapat konsum untuk sampai sebulan. Affordable, murah, senang. So what are you waiting for? Gitu. Grab it, but seriously, try dulu. Kat mana nak beli? Nak beli. Nak beli boleh direct PM dengan abang. Gitu. Nombor telefon nanti saya letak. Ya, boleh, tak ada masalah. Ada IG ke apa ke? TikTok Riza Rahman 528 ataupun IG IG pun boleh ada. Kat situ lah. Boleh ada kat situ belakang. Okey. Nak tengok abang beraksi semua di situ ya, Dek. Okey, ini Slim Detox. Jangan lupa dapatkan. Okey, kita sebab ni yang dulu. baru kan. Mana ada yang bentuk dalam macam ni. So it's a very nice to try. InsyaAllah ya. Okey Zal, sebelum kita wrap up, nak apa lagi you nak cerita sebarang kata-kata terakhir, kata-kata azimat ke apa ke? Tadi kalau ikutkan ada lagi nak cerita ke apa ke? Sebelum kita dah habis masa dah ni. Cuma tadi yang request kalau boleh biarpun hari ni tak adalah sampai apa ni pangkat ICC ke whatever, tapi saya nak buat after landing announcement. Untuk di luar sana. Kok ada yang rindu kan lama tak naik flight kan? Yang tu kita buat last kali. Yang last kali. Okey. Dalam pancaroba ekonomi dan juga COVID yang melanda, jangan sesekali kita pernah merasa susah sebenarnya. Okey, sebabnya kehidupan ni perlu diteruskan dan macam saya sendiri sebagai cabin crew, kerjaya ni banyak membantu. Yang mana seperti sebelum ni tadi dah diceritakan segala hiruk pikuk demi kelangsungan hidup, kita buat apa yang termampu. Betul kan, Babe? Tengok kalau ikutkan sekarang, kesannya memang sangat mendalam, especially kepada airline dan juga perhotelan ataupun mana-mana industri sekalipun. Kalau dulu kami berada di awan biru, sekarang dah boleh tengok abang pramugara-pramugari di on ground kan. Tapi it's okay, kita teruskan kehidupan insya-Allah. Tapi kalau macam saya sendiri personally, I will fly back insya-Allah soon ya. So amal jangan lupa panggil ya. Okay guys. Okay, sebelum kita mengundurkan diri, saya nak ucap terima kasih kepada Rizal. Terima kasih kepada tuan rumah, siapa nama? Puan Mimi. Puan Mimi, terima kasih bagi lokasi kita yang cantik. Kita di atas dapat di belakang kita ni ialah Cyberjaya. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya tinggalkan video ini dengan satu announcement mendarat. After landing announcement daripada saudara Farizal. Tapi sebelum itu, terima kasih menonton video kali ini. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa KL. Anda diminta duduk sehingga tanda isyarat pasangkan tergeledah dipadamkan. Sekiranya anda memerlukan sebarang perkhidmatan semasa ketibaan, silalah berhubung dengan kakitan kami. Kami merasa gembira bersama anda di dalam penerbangan ini dan semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menyertai penerbangan Malaysia dan salam hormat. Ladies and gentlemen, we have landed at KL International Airport. Please remain seated and the seatbelt sign is switched off. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. It has been a pleasure having you on board and we look forward to serving you again soon. Thank you for flying with Malaysia Airlines and have a pleasant day. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi di video yang akan datang insyaAllah. Jangan lupa subscribe.